kalahkan parti bodoh itu. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Abdullah menyalahkan UMNO sebagai pihak yang telah menyebabkan masalah bekalan air negeri Kelantan. Ini sejarah semua berlaku masa UMNO lah. Jadi sebab itu bila UMNO nak cakap hal air ini, dia kena ingat sejarah. Jangan nak salahkan kita saja. Bukan kita nak cari excuse. Kita dah usaha. Dalam masa 30 tahun ni dah macam-macam cara. Bila kita menang pada tahun itu, 1990, UMNO telah membatalkan projek bekalan air Kelantan Utara yang telah diluluskan oleh kerajaan pusat dengan kos 600 juta ringgit. Katanya lapor Harakah Daily 9 Mei. Jauh Muhammad Amar melencong daripada menjawab tentang menangani isu air masa kini sehingga ke zaman pentadbiran almarhum Datuk Nik Aziz Nikmat dan Tun Dr. Mahathir ketika masih dalam UMNO. Tok Guru sebut, Mahathir kata, saya tak ada masalah dengan Kelantan. Saya boleh bagi peruntukan, tapi budak-budak saya di Kelantan itu jadi masalah. Mahathir sebut macam itu. Budak-budak saya di Kelantan itu yang tak bagi. Sebab alasan dia orang masa tu, kalau Kelantan dapat peruntukan yang adil macam negeri lain, sampai bila pun UMNO tak boleh menang di Kelantan. Tapi bila dia buat jahat, semakin dia tak menang. Katanya seperti dipetik. Muhammad Amar berkata sekiranya Kelantan diberi 2 bilion ringgit dahulu, banyak masalah bekalan air Kelantan dapat diselesaikan walaupun tidak semua kerana itu jajarannya sejauh 5,000 kilometer. Jadi nak salin ni, nak tukar paip ni, 1 hari, 2 hari tak boleh siap. Kalau tukar kerajaan hari ni pun, kerajaan ini memerlukan 4-5 tahun juga untuk selesai masalah ini. Sama je. Sebab sekarang ni duk isu nak tukar kerajaan. Boleh nak tukar kerajaan. Sebab itu hak rakyat. Tapi apa yang kita akan dapat? Macam orang cerai bini lah. Menikah-menikah tak pandai masak juga. Jadi duk berulang masalah yang sama, tegasnya. Betulkah kerajaan Kelantan tidak mendapat peruntukan mutakhir ini? Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, kerajaan pusat sudah menyalurkan hasil petroleum sebanyak 400 juta ringgit kepada negeri Kelantan bagi tempoh 2 tahun membabitkan pembayaran hasil petroleum pada tahun 2020 dan 2021. Pembayaran ini dibuat secara langsung dan 100% disalurkan kepada kerajaan negeri bergantung kepada harga semasa petroleum. Katanya seperti dipetik Astro Awani 16 Januari. Maknanya bercampur dengan 400 juta ringgit yang diberi oleh Kerajaan Pakatan Harapan, jumlah keseluruhan yang diterima Kerajaan Kelantan ialah 800 juta ringgit. Selain itu, Tengku Zafrul berkata, Kerajaan Persekutuan meluluskan 351 projek pembangunan di Kelantan membabitkan kos keseluruhan 2.39 bilion ringgit tahun ini. 800 juta ringgit tentu agak jauh daripada 2 bilion ringgit yang kini menjadi 7 bilion ringgit seperti yang disebut oleh Muhammad Amar. Namun sehingga hari ini kita tak tahu apa yang dibuat oleh Kerajaan Kelantan dengan 800 juta ringgit itu. Takkan tak boleh digunakan untuk membaiki sebahagian daripada masalah air di Kelantan? Untuk rekod, Menteri Alam Sekitar dan Air ialah Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Sementara itu, Ahli Parlimen PAS Dungan Ustaz Wan Hassan Muhammad Ramli pula adalah Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Maknanya bekalan air di peringkat kerajaan pusat adalah di bawah bidang kuasa PAS. Bagaimanapun pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah, Ustaz Zulkarnain Abidin bersetuju UMNO memang patut dipersalahkan. Timbalan Menteri Besar Kelantan salahkan UMNO. Betul lah tu. Memang UMNO salah. Pasal itulah ada gabungan namanya Pakatan Rakyat. Kemudian ada Pakatan Harapan, UMNO pun tumbang. Tapi PAS bodoh. Selepas UMNO tumbang, kalut PAS jual agama. Cari dalil bagi nyawa kepada UMNO. Konon zaman Pakatan Harapan, agama terancam, sindirnya. Akibat kebodohan PAS itu, UMNO dapat balik kuasanya. PAS sokong UMNO. Last, UMNO naik balik. Jadi kerajaan tebuk atap. PAS tumpang seronok. Huri sana, huri sini. Perpaduan ummah konon. Demi Islam konon. Mintalah duit kepada kerajaan UMNO selesai isu air. UMNO kan kekasih PAS awal dan akhir. Mana Menteri PAS? Ke UMNO tak layan sekupang pun Menteri PAS? Takkan kot. Tempelaknya. Di sebalik bersetuju menyalahkan UMNO, Zulkarnain juga membidas PAS kerana bersekongkol dengan UMNO. Hari ini PAS kalut salahkan UMNO. Sebelum ni dah tahu UMNO tu penyangak. Yang PAS terhegeh-hegeh dengan UMNO apa pasal? Tak ke bodoh namanya. Orang kata bodoh, marah. Rakyat Kelantan kena bangkit. Kalahkan parti bodoh itu. Cukuplah, tegasnya. Perlu diingat wahai para lebay.
Jika isunya isteri tak tahu masak, lebih afdal sekiranya lebay cari tukang masak sahaja, bukan menganiaya perempuan dengan menceraikannya hanya kerana tak tahu masak. Demikian terjadi apabila memilih prioriti salah dalam pengambilan keputusan kerana kebodohan sendiri. Sanggup PAS bersekongkol dengan UMNO yang disebut oleh Muhammad Ammar bersalah dalam isu air Kelantan hanya kerana bencinya kepada Pakatan Harapan. Bukan kita tak pernah diingatkan oleh Nabi SAW mengenai fenomena akhir zaman ini. Menurut riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai dan didustakan percakapan orang yang benar, diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah? Maka Baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara, mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Semoga Allah SWT menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang berilmu, soleh serta sentiasa beramal dengan ilmunya. Amin. Ingatlah wahai pemimpin, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.